Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi al-alim al-alama Syekh Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris al-Fatuni, wa ila ruhi Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i, wa ila ruhi Abul Hasan bin Ismail al-Ash'ari, wa ila ruhi Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in, thumma ila arwahi amwatil mu'minina wal mu'minas wal muslimina wal musliman, anna Allah yaghfiru lahu wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. InsyaAllah pada malam ini kita masuk pada muka surat 107, iaitu bab solat tarawih. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, saya telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Ramadan. Sesiapa yang mendirikan sembahyang tarawih dalam bulan itu dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan Allah, akan diampunkan segala dosa yang dilakukannya sebelum itu. Segala dosa. Cuma melaksanakan solat tarawih dengan keikhlasan dan untuk semata-mata mendapat keredaan Allah, kemudian Allah ampunkan segala dosanya sebelum itu. Maksudnya dosa-dosa yang sebelum tu Allah akan ampunkan. Jadi betapa besarnya nikmat solat tarawih. Jadi jangan tinggalkan solat tarawih. Walaupun kita balik kerja lewat, jangan tinggalkan solat tarawih di dalam bulan Ramadan. Bukan bulan ni di dalam bulan Ramadan. Jadi ramai yang kejarkan bazar Ramadan. Bazar Ramadan, dia bukan kerjakan tarawih. Jadi untuk melaksanakan solat sunat tarawih ini dilakukan selepas solat fardu isya. Dia kalau waktu maghrib
tak sah kalau melakukan selepas pada waktu maghrib, mesti selepas waktu isyak dan di dalam bulan Ramadan. Baik. Apa maksud tarawih ni? Tarawih dari segi bahasa ialah berehat. Berehat. Maksudnya berehat. Tarawih ar-raha, ar-raha tu maksudnya rehat lah. Jadi kita pun menggunakan kata pinjaman bahasa Arab. Kata pinjaman bahasa Arab. Rehat kan asal daripada perkataan Arab. Raha, ar-raha, maksudnya rehat. Jadi kalau jamaknya tarawih, ditambahkan huruf imbuhan, huruf ta. At-tarawih dijamak, akan jadi jamak kat situ. Baik. Kemudian sembahyang tarawih adalah sunat muakkad. Lafaz niatnya usalli sunnatat tarawihi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, bukan tunai kerana Allah Ta'ala. Dia bukan sembahyang yang wajib. Faham? Baik. Sembahyang tarawih dikerjakan pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Jadi kita tengok nota kaki kat bawah tu, sembahyang tarawih 20 rakaat secara berjemaah dianjurkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab. Melakukan sembahyang tarawih 20 rakaat tidak salah. Sabda Nabi SAW, maksudnya kamu mesti menuruti sunnahku dan sunnah pengganti-penggantiku yang bijak pandai serta diberi petunjuk. Gigitlah ia dengan gigi geraham kamu. Kalau gigi kat depan tak kuat, boleh patah. Gigi depan tak kuat, jadi gini gigi geraham. Maksudnya betul-betul kita berpegang, berpegang kat situ. Riwayat At-Tirmizi katanya, hadis ni bertaraf hasan. Hasan tu maksud baik. Baik. Adapun bilangan rakaat solat tarawih tiada sabit, maksudnya tidak ditetapkan. Sabit maksudnya tetap. Bahasa Melayu tetap, bahasa Arab dia sebut sabit, bukan sabit rumput. Sabit, sabit, huruf sa. Sabit. Baik. Tiada sabit padanya sesuatu pun daripada Nabi SAW, iaitu bererti bilangan rakaatnya. Tidak ditetapkan bilangan rakaatnya. Baik. Suruhan dalam perkara itu luas. Kata Syekh Islam Ibn Taymiyah, terpulang baginya solat 20 rakaat sebagaimana yang masyhur dari mazhab Ahmad, iaitu mazhab Imam Hanbali, mazhab Imam Syafi'i, dan baginya solat 36 rakaat sebagaimana dalam mazhab Imam Maliki. 36 rakaat itu tidak tercampur dalam solat witir sekali, tak campur. 36 tu hanya solat tarawih dalam mazhab Imam Maliki. Itu dalam sebahagian dalam mazhab Imam Maliki. Baik. Jadi jika sekiranya jika di antara ada yang hendak melaksanakan solat tarawih sama ada 8 rakaat ataupun 20 rakaat, jangan jadikan satu perbalahan ataupun satu perdebatan. Yang penting minimumnya 8 rakaat. Jangan berdebat, kau kena buat 8. Kalau nak lebih, buat dekat rumah, tak ada masalah. Jadi kalau masjid bulan Ramadan dia putuskan nak buat 20 rakaat, tak ada masalah. Jadi mungkin yang tinggal barisan depan saja. Belakang tu dah lari. 8 rakaat aja, terus dia tinggalkan yang selebih tu, kemudian dia buat apa? Solat witir. Mungkin ditinggalkan, dia balik rumah, dia sambung, tak ada masalah. Jadi solat tarawih ni dia punya panjang dia tu sebelum terbitnya fajar. Fajar apa ni? Shopping fajar ke apa? Bukan.
fajar sidik. Jadi fajar ni ada dua. Satu fajar kazib dan lagi satu fajar sidik. Bukan sidik sigar agak. Fajar sidik ni maksudnya pagi yang benar. Apa maksud pagi yang benar ni? Kalau fajar kazib ni maksudnya pagi yang dusta. Dia kalau sebelum nak keluar terbit tu, waktu subuh nak keluar tu, dia mula-mula akan macam ada satu garisan cahaya fajar kazib. Dia bentuk macam ni. Saya bukan nak ajar choir. Saya nak tunjukkan bentuk dia punya cahaya putih tu, bentuk macam ni. Tengah-tengah dia ada di atas. Kalau fajar sidik, dia punya cahaya putih tu lurus melintang. Melintang. Itu menandakan dah masuk waktu subuh. Jadi kalau nak tengok tu tempat tinggi sikit dah. Kalau terlindung daripada pokok tu tak nampak dah. Jadi kalau nak tengok mungkin dekat sekolah agama tu boleh. Dekat sekolah agama ni, tengok kat situ boleh nampak. InsyaAllah. Baik. Kena belajarlah bab fajar kazib dengan bab fajar sidik. Jadi bab fajar sidik tu menandakan dah masuk waktu subuh. Waktu subuh. Baik. Baik. Kemudian maka membanyakkan rakaat dan menyedikitkannya menurut lama dan pendeknya qiyam. Dan Umar radhiyallahu anhu tatkala ia menghimpunkan manusia kepada Ubay, ia solat dengan mereka 20 rakaat. Jadi pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar dia melihat di antara makmum dan jemaah ni dan di antara sahabat Nabi SAW, dia masing-masing buat cara sendiri. Masing-masing buat cara sendiri. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Jadi kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab membuat keputusan, kemudian dia melaksanakan solat tarawih sebanyak 20 rakaat. Ketika itu iman para ketika itu memang kuat. Tak ada masalah. Kalau kita buat 8 rakaat semua setuju. Tapi kalau imam baca panjang sikit surah Al-A'la, apalah imam baca panjang-panjang ni. Baca pendek sudah ada. Nak layankan makmum seorang. Jadi bila imam baca pendek, makmum komplain pula, apa ni imam baca pendek sangat. Belum sempat habis baca Fatihah dah rokok. Kan? Komplain lagi. Kalau kita nak ikutkan kata orang, dia nak macam ni, habis. Tak boleh. Sepatutnya makmum ataupun jemaah kena ikut imam. Jangan banyak komplain. Kan? Jadi kalau banyak komplain, suruh dia jadi imam. Kan? Suruh dia jadi imam senang. Ingat nak jadi imam ni senang. Nak ingat hafalan surah walaupun pendek. Dengan suara lagi. Faham? Kalau tak percaya, boleh offer nanti. Imam Rahmat nanti kan isyad kan saya nak jadi yang contohnya. Imam duduk belakang, ustaz pun duduk belakang. Kan? Saya tak ada masalah. Saya nak rasa sendiri. Kan? Boleh, tak ada masalah. Jadi jangan lepas rakaat kedua tengok asal tak bangkit-bangkit. Kan? Dua imam dah lari dah. Kan? Mana tak bangkit-bangkit ni? Kan? Semayang 4 rakaat. Jadi rakaat kedua tu mana tak bangkit ni? Nak rakaat kedua tu mana tak bangkit-bangkit? Lupa dah tengok dah lari. Okey, ni gurau cerita Baik. Kemudian sambungan dia, sembahyang tarawih dikerjakan pada setiap malam dalam bulan Ramadan, waktunya selepas Isyak hingga keluar fajar. Itu fajar sidik. Dituntut melakukannya secara berjemaah, secara berjemaah sebanyak 20 rakaat dengan setiap 2 rakaat diberi salam. Tidak sah dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Jadi kalau sesiapa yang melaksanakan solat tarawih 4 rakaat 1 salam, maka tidak sah. Baik. Sunat dinyaringkan bacaannya. Sunat. Jadi kalau sembahyang seorang boleh dinyaringkan atau dibaca sir
pun tak ada masalah. Jangan sampai telinga kita tak dengar. Contoh dia sembahyang seorang-seorang, dia tak ada jadi imam, dia sembahyang rumah seorang-seorang. Dia bawa balik kerja, dia nak dapatkan fadilat solat tarawih di dalam bulan Ramadan, jadi dia baca dalam keadaan sir. Bila dia baca keadaan sir, bukan bererti dia baca dalam hati. Dan jangan terlampau perlahan sampai telinga kita ni tak boleh dengar apa yang kita baca ni. Tak dengar. Ada yang baca dalam hati tak sah. Baca dalam hati tidak sah. Kerana membaca Fatihah ni memerlukan lafaz. Dia bukan hati. Baik. Kita yang bukan bisu, kenalah kita lafaz. Yang bab, minta maaf saya cakap, kalau yang bisu tu lain cerita. Tetapi dia kena gerakkan bibir dia. Suara tak boleh kulau, tapi dia kena gerakkan bibir dia. Kalau misalnya kata dia boleh baca dalam hati, baca dalam hati. Kalau kat bibir dia tak boleh lafazkan, sebut bismillah tak boleh keluar, tak boleh, merosakkan bacaan suratul Fatihah, maka dia baca dalam hati. Tu orang yang bisu. Maaf saya cakap, orang yang bisu, orang bisu. Tapi dia kena gerakkan bibir, gerakkan bibir, macam tu. Jadi kalau orang yang gerakkan bibir tu juga makan swinggam. Ustaz dia macam makan swinggam je. Dia bukan makan apa ni, swinggam tu. Ada kadang-kadang ada orang jadi imam, dia tak cukup nafas. Ghairil maghdubi alaihim. Dia ada cara. Dia punya style tu macam seolah-olah macam makan gula-gula kan. Dia tak nafas tau. Telan liu, bunyi macam makan gula-gula tapi bukan. Ada setengah ada orang imam jadi macam tu. Dibaca. Baik. Bila selesai sembahyang tarawih, hendaklah dilakukan sembahyang witir dan sunat membaca kunut dalam sembahyang witir pada separuh kedua bulan Ramadan, iaitu pertengahan bulan Ramadan. Betul? Pertengahan bulan Ramadan, ataupun 10 malam terakhir. Dia nak tahu tu. Jadi kalau nak sembahyang tarawih, kemudian hendak melakukan doa kunut, bermulanya pada dikiraan dia kena ikut solat tarawih. Solat tarawih. Contoh, kalau solat tarawih dan 16, jadi kalau yang puasa baru 15. Betul? Sebab tarawih mula dulu. Kita belum puasa, contoh esok nak puasa, malam ni dah tarawih, tu dah kira satu. Faham tak? Dah kira satu. Jadi ada setengah yang lain puasa belum 15 lagi, baru 14. Tetapi dia punya tarawih tu dia dah buat dulu 15. Patutnya 16. Faham? 16. Malam 16. 16 tu. Jadi puasa 15. Faham? Puasa 15. Jadi untuk tarawih tu 16. Mana ke 16 tu. Baru buat doa kunut. Ini tak ada. Dia ikut dia punya kiraan apa tu? Tarawih tu 15, baru dia buat salah. Padahal puasa baru 14. Tu cara. Baik. Kan dia sebut kat sini apa? Dan sunat membaca kunut dalam sembahyang witir pada separuh kedua bulan Ramadan. Dia kata separuh kedua bulan Ramadan, bukan kira separuh tarawih. Faham tak? Jelas? Dia kata separuh kedua bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan baru 14, belum dikira separuh lagi. Belum dikira separuh lagi. Bila masuk 15 baru dikira separuh. Jadi tarawih tu baru 16, baru dikira buat solat witir. Di solat witir tu ada doa kunut. Jadi minimum untuk buat solat tarawih sebanyak 8 rakaat dan ditambah dengan solat sunat witir sebanyak
3 rakaat. Ya. Jadi misal kata kalau imam baca solat tarawih surah-surah lazim je, sah. Sah, tak ada masalah. Habis ustaz, kat masjid lazim tu baca panjang-panjang ustaz, kat sini baca pendek, itu masjid lazim, tak sama masjid karya. Boleh faham? Kat dalam Melaka ni ada masjid negeri, masjid daerah, masjid parlimen, masjid Don, taraf Don, lepas tu masjid karya. Sekarang kita masjid apa ni? Sini karya lagi kan. Jadi kalau masjid Don, Imam Don ada kat situ, dia ada berkhidmat kat sini. Macam masjid saya, dia masjid taraf Don. Kalau masjid daerah, masjid dekat mana tu? Dekat Bukit Kantin tu, Masjid Saidina Ali. Dia daerah. Kalau parlimen saya dulu pegang ni. Tapi masjid negeri, Masjid Al-Azim. Jadi kalau Masjid Al-Azim tu semua Al-Hafiz, kan? Kita jangan kira kita nak baca surah panjang dan sebagainya. Yang penting kita melaksanakan solat sunat tarawih. Kalau imam baca surah Wal Asr pun boleh, tak ada masalah, sah hukum dia. Contoh lagi, kalau misal kata dalam solat tarawih tu pada rakaat pertama, dia baca surah Allahumma salli ala Muhammad, dia baca Qul ya ayyuhal kafirun, contoh. Lepas tu rakaat kedua dia baca surah Al-Ikhlas, sah. Kemudian masuk lagi rakaat yang seterusnya, dua rakaat, dia baca apa? Qul ya al-kafirun lagi. Lepas tu dia baca Qul huwallahu ahad sekali lagi. Boleh ulang-ulang, tak ada masalah. Itu sebagai contoh. Contoh. Tetapi saya tahu imam kat sini tak ada baca ulang-ulang. Dia perbagaikan apa ni? Allahumma salli ala Muhammad surah. Baik. Kemudian kita masuk sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi gerhana matahari ni disebut apa ni? Kusuf, bukan kusut. Kusuf. Kalau gerhana bulan disebut khusuf. Khusuf. Kalau gerhana matahari kusuf, kaf sin fa, kusuf. Ataupun kaf sin waw fa, kusuf. Faham? Jadi kat situ, dekat lafaz niat tu dah menunjukkan gerhana. Usolli sunnata kusufis syamsi. Kusufi. Kusufi. Kusufi tu apa maksud? Bahasa Arab. Kusufi tu cakap Arab. Cakap Melayu ni apa? Terlindungnya cahaya. Kena tahu. Terlindungnya cahaya. Kusufi maksudnya terlindung cahaya. Kalau khusufi, apa maksud khusufi? Apa dia? Lindungan cahaya. Faham tak? Kalau khusufi, lindungan cahaya. Tadi terlindungnya cahaya, yang ni lindungan cahaya. Kalau khusufi tu untuk yang solat gerhana bulan. Khusufi, urkha. Kat muka sebelah tu ada niat dia kan. Lafaz niat tu sholli sunata khusufil qamari. Khusufi maksudnya lindungan apa tadi? Lindungan cahaya. Betul. Kalau yang gerhana matahari tadi khusufi, terlindungnya cahaya, kan? Kalau bulan tadi khusufi, lindungan cahaya. Okey, baik. Sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Sekurang-kurangnya sembahyang gerhana matahari ialah seperti apa? Sunat zuhur. Seolah seperti sembahyang sunat zuhur, iaitu 2 rakaat, 2 rokok dan 4 sujud. Yang lebih sempurna lagi ialah sembahyang 2 rakaat, tetapi setiap rakaat dilakukan 2 qiyam. Tetapi lebih sempurna
setiap rakaat dilakukan 2 qiyam, 2 rokok, 2 i'tikal, 2 i'tikal pula, 2 i'tidal dan 2 sujud. Dan yang lebih sempurna lagi ialah sembahyang 2 rakaat, tetapi setiap 2 rakaat dilakukan 2 qiyam, 2 rokok dan 2 i'tidal dan 2 sujud, serta dipanjangkan pada setiap qiyam, rokok dan sujudnya. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Apa yang dikatakan itu 2 qiyam, 2 rokok dan 2 i'tidal. Contoh ya. Okey, baik. Solat gerhana matahari. Kita niat iaitu usolli sunnatul kusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat gerhana matahari 2 rakaat, atau kalau ikut imam, mengikut imam kerana Allah. Allahu akbar. Kita baca doa iftitah. Allahu akbaru kabira, bukan Allahu akbar. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Jadi sampai habis, kemudian kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunat hukum dia, tak wajib. Tetapi kita lebih afdal kita baca. Kemudian kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Waladdallin. Amin. Kemudian kita baca surah. Surah yang dianjurkan iaitu surah Al-Baqarah. Jadi misal kata nak baca surah selain daripada surah Baqarah, boleh je, tak ada masalah. Sebab dia bukan surah yang wajib kena baca. Yang wajib kena baca surah Fatihah saja. Faham? Jadi bila contoh dia baca surah Qul ya al-kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Ni rakaat pertama ni. Kita rokok. Allahu akbar. Kita rokok. Kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sekurang-kurangnya sepanjang seolah-olah macam 100 ayat surah Baqarah. Tetapi kalau tak boleh buat tak ada masalah. Kalau tak boleh panjang, tak larat. Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Jangan tu sujud. Tu yang dikatakan 2 qiyam. Kita boleh kita Allah sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Kita baca Fatihah balik sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sampai habis waladdallin. Amin. Kemudian kita baca surah lazim, ataupun surah selain daripada surah Ali Imran, pun boleh, tak masalah. Jadi dah habis baca Allahu akbar. Baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kemudian sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Dah berapa qiyam dah? 2 kan? Yang tadi qiyam pertama, tadi kita baca, saya baca apa tadi? Surah Fatihah, lepas tu surah Al-Kafirun kan. Lepas tu dah rokok tadi, rokok pertama. Lepas tu i'tidal, sami Allah liman hamidah, i'tidal pertama. Lepas tu saya baca sekali lagi surah Fatihah tadi kan. Baru surah Fatihah yang kedua, tu dia dinamakan qiyam yang kedua. Sebab qiyam tu maksud dia berdiri. Qiyam. Qiyam maksudnya berdiri. Qiyam bukan maksudnya letak tangan kat sini. Qiyam maksudnya berdiri. Qiyam ni asal daripada perkataan qama. Qiyaman, bangun. Qiyam. Baik, berdiri. Dah habis baca surah Fatihah, baca surah lazim. Kemudian kita dah rokok tadi, kita dah rokok kan. Rokok yang kedua, sami Allahu liman hamida, i'tidal yang kedua. Baru sujud. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi fili warhamni waj'alni warzuqni wa lini wa fini wa fani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Itu macam tadilah. Macam biasa tadi. Surah Fatihah, kemudian baca surah Al-Maidah, kemudian rokok. Allahu akbar. Rokok yang ketiga, sami Allahu liman hamida. I'tidal yang berapa? 3. Lepas tu jangan tu sujud.
Apa ni? Tu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dah masuk qiyam yang keempat ketiga. Okey. Boleh faham Boleh insya-Allah. Okey, baik. Niat dia Usalli sunnata kusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi sedikit dia punya pencerahan, iaitu solat gerhana gerhana matahari ni mula disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Kedua hijrah. Nabi dah berhijrah dari mana ni? Kat mana? Madinah ke Bertamalim? Madinah. Berhijrah di Madinah. Tahun yang kedua berlakunya gerhana matahari, dan mulanya iaitu solat gerhana matahari. Baik. Ada kalanya disebutkan solat di antara gerhana matahari dan gerhana bulan ni digelarkan nama khusufani. Khusufani. Jadi kalau ada ustaz-ustaz ceramah, kalau misal kata dia sebut perkataan solat khusufani, tak pernah dengar ustaz. Inilah khusufani, maksudnya 2 solat gerhana. Kalau ada perkataan fani, khusufani, ada alif nun tu, maksudnya ada 2. Ada 2. Macam contoh rak'ataini ditambah ya nun, 2 juga. 2 rakaat. Kalau khusufani maksudnya ada 2. Baik. Kemudian macam contohnya waliwalidaini, waliwalidaini ditambah ya nun, tetapi ya tu dibariskan atas daini. Kalau di ini maksudnya kedua ibu bapa yang ramai. Ramai. Ibu bapa yang ramai. Kalau contoh muslimun, seorang muslim. Kalau 2 orang muslim, muslimani, 2 orang muslim. Kalau orang Islam yang ramai, muslimuna, ataupun muslimina. Baik. Jadi berlakunya gerhana matahari berbetulan hari kewafatan putera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ibrahim bin Muhammad. Jadi anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang Nabi letak nama dia Ibrahim. Sayyidina Ibrahim bin Muhammad. Jadi kita jangan keliru, bukan Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim tu. Sayyidina ni maksudnya penghulu. Maksudnya kita gelarkan gelaran yang tinggi. Sayyidina maksudnya gelaran yang tinggi. Macam kita nak gelarkan jadi Sayyidina, bukan taraf kita. Jadi gelaran Sayyidina ni untuk para nabi, ataupun para sahabat. Baik. Kemudian masyarakat jahiliyah sering beranggapan gerhana matahari atau bulan ataupun gerhana bulan terjadi kerana kematian seseorang. Masyarakat jahiliyah ketika itu, ketika itu dia kata kalau terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan, itu adalah disebabkan kematian seseorang. Benda ni terjadi disebabkan seseorang. Kalau tak ada orang mati, tak ada lagi gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Itu adalah fahaman jahiliyah. Faham? Fahaman jahiliyah ketika itu. Jahiliyah ni asal daripada perkataan jahil. Jahil. Bila terjemahkan bahasa Melayu, sebut dia ada kasar sikit. Bodoh. Faham tak? Bila sebut jahiliyah, kebodohan.
Faham tak? Jahiliyah tu dia punya jamak bila terjemah kepada Melayu, kebodohan. Dia punya bodoh tu tak boleh nak cakap. Faham tak? Kemudian apabila terjadi kewafatan putera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejajar dengan gerhana matahari, mereka pun mengaitkannya dengan kejadian tersebut. Dia kata ini disebabkan putera Nabi Muhammad iaitu Ibrahim bin Muhammad meninggal, maka terjadi ini gerhana matahari. Jadi diorang beranggapan begitu. Kewafatan disebabkan kewafatan putera Nabi Muhammad, maka terjadi. Jadi sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya Allah hendak menunjukkan kekuasaannya. Kemudian Allah untuk memberi peluang kepada kita, untuk menunjukkan kita ni kena bertaubat. Kena bertaubat. Jadi kalau ada gerhana matahari, supaya menunjukkan kita kena kembali kepada Allah SWT. Kita kena insaf. Kena banyak bertaubat. Kalau berlaku gerhana matahari, kita ikut macam tak ada apa-apa. Betul? Pernah berlaku tahun ni, tak silap saya. Tahun ni ke tahun lepas, bulan 12? Bulan 12 tahun lepas akhir. Waktu tu saya kat sekolah. Tengah kira buku sebagainya. Ibu bapa datang nak ambil buku teks. Kemudian tiba-tiba hari, waktu yang tengah panas, tiba-tiba jadi gelap. Bukan hujan, bukan mendung. Tiba-tiba jadi gelap. Saya terlupa yang mana Jabatan Mufti ada memberi panduan dan memberitahu akan terjadi ini gerhana matahari. Terjadi ini gerhana matahari. Jadi bila saya terfikir, lama Jabatan Mufti ada bagi tahu. Jabatan Mufti ada bagi tahu. Jadi kat situ saya fikir tengok, cahaya matahari tu dah terlindung. Dapat tengok juga. Jadi bila nak tengok tu pastikan pakai spek mata hitam. Ada yang mengatakan boleh terjejasnya kita punya mata tu sebenarnya. Wallahu a'lam. Jadi kita kena selalu ambil langkah berjaga-jaga. Tak kena tak apa. Okay, baik. Kemudian lalu Nabi SAW menyangkal anggapan tersebut melalui sabdanya yang bermaksud sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya tidak gerhana kerana kematian seseorang atau kehidupannya. Maka apabila kamu melihatnya gerhana, bersolatlah kamu serta berdoalah sehingga tersingkap gerhana yang menimpa kamu. Jadi kita kena solat. Hukum dia sunat muakkad. Jadi misal kata kalau Allah tak tarik sikap, maksudnya gerhana matahari macam mungkin boleh jatuh banyak penyakit. Sedangkan yang ni tak gerhana matahari pun banyak penyakit. Masa peristiwa gerhana matahari itu di bulan berapa saya dah lupa, dia ada kiraan dia. Ada kiraan. Kat situ akan terjadinya penyakit dan sebagainya. Memang betul. Ada dalam kitab menuliskan benda ni. Ini saya tak suruh percaya. Dia kiraan. Ini dinamakan ilmu falak. Ilmu falak. Ini termasuk dalam ilmu falak. Baik. Kemudian kita tengok balik kitab. Pada qiyam pertama selepas baca doa iftitah, iaitu dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah atau seumpamanya. Pada qiyam kedua selepas baca Fatihah dibaca surah Ali Imran atau kadarnya. Ini pada rakaat pertama tau. Pada rakaat pertama. Kemudian pada qiyam ketiga selepas dibaca Fatihah dibaca surah An-Nisa atau kadarnya. Ini dah masuk rakaat kedua. Pada qiyam keempat selepas baca Fatihah dibaca surah Al-Maidah atau kadarnya. Jadi kalau misal kata tak dapat tak hafal surah ni yang saya sebutkan, baca surah lain yang kita dapat hafal. Yang penting
Surah Fatihah kita wajib baca. Baik. Pada rokok pertama dan sujud pertama dibaca kadar 100 ayat daripada surah Baqarah jika larat. Sunat hukum dia. Tak wajib, sunat. Jangan kata mesti baca ni kadar 100 ayat ni. Kadar. Maksud kena baca kadar 100 ayat ni maksudnya tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan ada hadis riwayat lain mengatakan ada doa lain. Ada doa yang lain. Jadi kita ambil yang mudah yang kita hafal, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sekadar seolah-olah kita baca 100 ayat surah Baqarah. Pasal kalau kita tak lagat, sami Allahu liman hamidah. Faham? 100 kadang-kadang macam seolah macam 100 ayat. Lama tu. Kalau kita solat tasbih 10 ayat dah lemu bila nak bangkit ni. Rukuk subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tu baru satu. Kalau 10 tambah lagi 100. Hukum ni sunat sahaja. Baik, pada rokok kedua dan sujud kedua dibaca kadar 80 ayat daripadanya, dan pada rokok ketiga dan sujud ketiga dibaca kadar 70 ayat daripada ini dah masuk rakaat yang kedua. Pada rokok keempat dan sujud keempat dibaca 50 ayat daripadanya. Maksudnya tasbih lah. Kadar kita rokok dan sujud seolah-olah macam 50 ayat kita baca. Tasbih yang kita baca itu seolah-olah macam 50 ayat kita baca. Disunat memperlahankan suara bacaan jika sekiranya solat gerhana matahari. Disunatkan membaca dalam keadaan sir ni. Sunat hukum dia. Baik. Lafaz niat bagi semayang gerhana bulan ialah usolli sunnata khusufil qamari. Qamar tu bulan. Kalau asyamsi itu matahari. Rak'ataini lillahi ta'ala, sahaja aku semayang gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kafiatnya seperti kafiat semayang gerhana matahari, sama saja kafiat dia. Kafiat ni cakap Arab. Bahasa Melayunya ialah cara melaksanakan. Kaifiat. Cakap Arab. Bahasa Melayu ialah cara melaksanakan. Baik. Kafiatnya seperti kafiat semayang gerhana matahari tentang sekurang-kurang dan akmalnya lebih sempurna. Akmal tu maksudnya lebih sempurnanya. Baik. Kalau nama kamal tu maksudnya sempurna lah. Kamal, akmal. Kalau Kamaluddin, kesempurnaan agama. Kalau Qamaruddin, huruf Qaf, Qamaruddin, apa dia? Bulan agama. Qamar, bulan. Ad-din, din tu, ad-din, agama. Mungkin ada yang terjemah lain. Kesempurnaan bulan agama. Macam itulah. Ataupun bulan-bulan agama. Ikut. Baik. Disunatkan membaca khutbah bagi kedua-duanya sembahyang gerhana itu jika sembahyang itu dilakukan secara berjemaah. Disunatkan. Kandungan khutbahnya hendaklah mengandungi suruhan bertaubat kepada Allah, mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi, memerdekakan hamba, bersedekah. Jadi saya terlupa nak cakap, iaitu apabila kita terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan, kita disunatkan bersedekah. Tak kisah apa nak sedekah tu, yang penting keikhlasan kita nak sedekah tu. Yang Allah tidak pandang berapa banyak kita nak sedekah tu, yang penting keikhlasan kita nak sedekah. Kalau berapa banyak kita sedekah tapi kalau tak ada ikhlas, tak jadi. Jadi kita kena ikhlaskan kita bersedekah. Kita kena ajar diri kita ni kena kuat bersedekah. Sebab apa? Sedekah itu adalah bahagian kita dekat akhirat nanti. Belum sampai akhirat lagi, kat alam barzah tu dah nampak. Contoh misal kata masjid, ada saya baca dalam Facebook memerlukan sumbangan,
buat infak, infak apa ni, bayar bil, bayar ni dan sebagainya. Jadi kita infak kat masjid. Kita punya bahagian kita dekat akhirat nanti berpanjangan. Jadi kita jangan berkira. Dengan masjid ni kita jangan berkira. Dengan rumah Allah jangan berkira. Kalau misalnya kata masjid ada buat gotong royong, ada buat pengumuman bergotong royong, kita sama-sama. Jangan buat kira duit. Ada duit tak ni imam? Ada bayar tak? Jangan kira tu. Yang bayar Allah yang bayar kita nanti. Jangan kira bayar tak bayar semua ni. Buat mengecat, apa, bersihkan rumah Allah ni, kita jangan berkira. InsyaAllah kita punya bahagian kita tu dekat akhirat ada. Tak sampai akhirat lagi, alam barzah tu kita dah nampak. Kita punya sedekah, kita tak ada duit, jadi kita nak macam mana kita nak sumbangkan tu, dari segi sumbangan tenaga. Baik. Mentaati Allah dan sebagainya. Khutbahnya seperti khutbah raya, tetapi tiada takbir pada awal khutbah kedua-duanya. Tak ada takbir. Jangan bila baca khutbah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini geran solat gerhana, kan? Tak boleh. Jadi yang penting masa buat khutbah tu jangan tinggalkan rukun khutbah. Macam kita nak solat mesti ada rukun. Kalau kita tak laksanakan rukun, tidak sah. Salah satu contohnya, kita tak baca Fatihah. Salah satu rukun dalam solat. Kalau kita tak baca Fatihah, tidak sah solat kita. Kalau kita tak rokok, tak sah solat kita. Kita tak baca tayyahid, tak sah. Begitu juga dengan rukun khutbah. Dia ada 5 rukun. Nanti kalau saya nak belajar, tanya imam bagaimana nak jadi khatib, nak baca khutbah. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Apa yang baik itu datang pada Allah, jika kekurangan itu datang pada kelemahan saya sendiri, maka saya akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka wa atubu zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخر لنا معاده للجبال سحبنا وتركنا فاعلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.